Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam YouTube channel Ustazah Iza. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari ikut Ustazah untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pelajaran 1. Perkembangan agama Islam. Hasil pembelajaran, murid dapat menguraikan perkembangan Islam dari sudut akidah, ibadah, qanun atau perundangan, akhlak, serta muamalat. Unit 1. Akidah. Akidah adalah pegangan atau kepercayaan yang teguh terhadap sesuatu. Akidah Islamiah yang diajar oleh Rasulullah SAW semasa peringkat awal seruan dakwah baginda adalah berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Rasulullah SAW telah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Namun usaha dakwah baginda mendapat banyak tekanan dan ancaman daripada musyrikin. Ajaran Islam hanya berkembang luas selepas Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Rasulullah mengembangkan ajaran Islam di Madinah selama 10 tahun, yaitu sehingga akhir hayat baginda. Asas akidah yang pertama ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab tidak mempunyai pegangan yang tetap. Mereka hanya mengamalkan ajaran nenek moyang mereka. Pada zaman yang dikenali sebagai zaman jahiliyah itu, ada antara mereka menyembah batu, matahari, pokok, dan patung berhala. Rasulullah SAW diutuskan untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seruan dakwah baginda pada peringkat awal ditentang hebat, namun selepas 8 tahun berhijrah ke Madinah, baginda dapat meluaskan pengaruh Islam di Mekah. Kisah ini tercatat dalam peristiwa pembebasan kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Semasa pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW bersama orang-orang Islam telah memusnahkan kesemua 360 buah berhala yang terdapat di sekeliling Ka'bah. Antara berhala terkenal yang turut dimusnahkan ialah Al-Lata, Al-Uzza, Hubal, Al-Manat, Asaf, dan Na'ilah. Asas akidah yang kedua pula ialah beriman kepada malaikat. Malaikat ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dicipta daripada cahaya. Mereka sentiasa taat akan Allah Subhanahu wa taala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing. Sebagai contoh, malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Dalam sejarah penurunan ayat Al-Quran,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira menerusi malaikat Jibril. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع maksudnya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang menguruskan pelbagai urusan, yang mempunyai sayap 2, 3, dan 4. Asas akidah yang ketiga ialah beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi merupakan lelaki biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkan wahyu untuk dirinya sahaja. Manakala Rasul pula ialah lelaki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. maksudnya, para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan beramal soleh, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Asas akidah yang keempat ialah beriman kepada kitab. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 buah kitab yang wajib kita imani, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Qibti, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Al-Quran menjadi kitab terakhir yang kekal sehingga hari kiamat. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asas akidah yang kelima ialah beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat bermaksud hari kehancuran dan kemusnahan alam. Pada hari tersebut, semua makhluk dimatikan dan kemudian dibangkitkan semula di padang mahsyar untuk dihitung semua amalannya. Antara sebab orang Arab jahiliyah tidak mau menerima seruan dakwah Rasulullah adalah kerana mereka enggan beriman dengan hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat menyebabkan mereka terpaksa menukar gaya hidup yang selama ini penuh dengan maksiat. Hakikatnya mereka sadar apa yang telah dilakukan mereka adalah salah dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan asas akidah yang keenam ialah beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud kita mempercayai dan meyakini bahwa apa yang berlaku dalam kehidupan kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi.
Orang Arab jahiliyah beranggapan bahwa setiap apa yang memberi kebaikan kepada mereka, seperti matahari yang menyuburkan tanaman mereka, harus disembah. Mereka juga percaya patung berhala berkuasa menentukan kebaikan dan keburukan seseorang. Kedatangan Islam telah mengubah kepercayaan mereka yang karut itu kepada keyakinan yang teguh akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Penghayatan. Akidah adalah asas utama dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW ialah Nabi dan Rasul yang terakhir. Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan lengkap dengan semua hukum serta pengajaran. Setiap amalan sama ada baik atau buruk akan dihitung. Tiada satupun makhluk yang dapat menentukan nasib seseorang. Baiklah anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Bye.